Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita nak berkongsi berkenaan dengan daftar hafazan tahunan. Satu tahun terus kita masukkan dalam satu Google Sheet dan paparkan dia untuk ibu bapa. Seperti contoh di sini. Disusun mengikut minggu. Minggu 44, minggu 43, 42 dan seterusnya. Cara dia adalah menggunakan import range. Import range daripada daftar hafazan mingguan setiap minggu dan kita import ke Google Sheet, satu Google Sheet dan yang mengumpulkan semua satu tahun. Import range kita boleh tengok formula dia ada kat sini. Okey, cara buat dia, cara kita nak buat dia, saya tunjukkan sebagai contoh minggu 44. Kita pergi ke mana-mana yang tingkatan yang kita nak. Tingkatan 3 sebagai contoh. Klik kanan dan kita ambil copy new spreadsheet. Selesai, dia akan copy ke Google Drive kita. Seterusnya kita buka import range ni, kita akan gunakan nanti. Untuk makluman, apabila kita guna import range, dia menjadikan satu file tu adalah file kita yang mengumpulkan daripada data-data daripada Google Sheet yang lain, kumpulkan ke sini. Walaupun banyak Google Sheet, dan kita boleh buat dan kita boleh kumpulkan menjadi satu Google Sheet yang kita boleh buat tahunan. Okey, dah jadi dah kita punya kat sini. Kita boleh renamekan dia sebagai rekod tahunan. Dia akan simpan dalam Google Drive. Okey, untuk nak buat tu kita kena klik semua sekali. Kita sebenarnya copy ni adalah copy tapak sahaja. Kita copy tapak dia sahaja. Kita tak nak copy dia punya ayat-ayat dia. Kita klik kat sini dan kita delete semua. Okay. Bila dah delete semua sekali, sebagai contoh minggu ni adalah minggu ke-44. Jadi kita nak buat kat sini adalah minggu ke-44. Kita rename dia sebagai M44. Okey. Untuk masukkan semua data dalam ni, okey, kita dah ada tapak dan kita nak masukkan data semua dalam ni. Cara dia pergi ke atas sekali ni, nak mudah, nak elok, pergi ke atas sekali. Yang mula-mula sekali ni kita menggunakan import range. Import range. Okey, formula dia kat situ. Kita tulis. Okey, ni bukan kat sini. Kat sini ni adalah yang data asal. Okey, data asal ni kita tak boleh, maknanya apa-apa yang berubah di data asal dia akan terus berubah di rekod tahunan apabila kita gunakan import range. Okey, kita tulis dulu formula dia. Import range. Tutup kurungan. Okey, kita pergi ambil ID dia. Kita pergi ambil alamat dia. Alamat dia sebenarnya kalau ikutkan untuk minggu ke-44 ni adalah semua ni. Tapi kita tak perlu pun ambil semua tu. Kita boleh ambil ID dia sahaja kat sini. Dia bermula ID selepas slash dan sebelum slash ni. Antara slash ni. Okey, ambil. Jangan ambil yang slash tu. Okey, copy. Pergi ke rekod tahunan, letak kat sini. Sebelum letak ni, okey, kita letak kat sini. Sebelum letak ni, kita kena pembuka kata dulu. Lepas tu baru copy. Paste. Lepas tu letak lagi pembuka kata, koma,
Dan kita nak ambil tab yang mana? Okey, kita ambil tab ni, tab kat bawah ni. Kita ambil tab T3. Tulis kat sini. Sebelum tulis tu sama juga, kata T3. Untuk menentukan dia tu adalah tab, kita kena letak tanda seru. Dan kita nak ambil daripada kolom mana, row mana, kita ambil daripada A1 hingga yang last sekali AL. Kita pun ambil ke sini. A, nombor tak perlu nombor, sebabnya kita nak ambil semua sekali. Kita ambil A terus dia. A hingga AL. Okay. Penutup kata. Dan tutup kurungan. Enter. Okay, dia need access. Okay, kita allow dia. Okay, sudah masuk semua. Sudah masuk semua data-data kita ni. Cumanya ada masalah sikit berkenaan dengan ni, yang kat sini. Yang kat sini ni dia sebelum ni dia bertanda macam ni. Dia menggunakan data validation. Jadi kita ubah je sikit. Kat sini data validation. Ni kita masih ubah dia punya template dia. Maksudnya kita nak betulkan dia punya template dia. Lepas ni tak perlu dah ubah. Untuk kopi-kopi akan datang tak perlu ubah dah. Untuk kopi minggu-minggu akan datang tak perlu ubah. Data validation. Ambil tick box. Okay, use. Untuk tick tu adalah apa tu, ya. Kalau kita tick, dia dikira sebagai ya. Dan kalau kita untick, dia sebagai tidak. Save. Okey, dah jadi. Lepas tu kita copy sahaja yang ni. Copy yang ni. Kita pergi ke sini. Kita paste. Tapi bukan paste yang paste biasa. Tapi paste data validation only. Dia akan bertanda dah. Okey, jadi tanda je semua kat sini. Sampai bawah. Klik kanan. Paste special. Data validation. Sama juga yang sebelah sini. Okey. Klik kanan, data validation. Semua sekali kita buat. Ni untuk template yang pertama. Okey, sudah siap untuk minggu ke-44. Jika kita nak tambah lagi minggu ke-43 sebagai contoh, kita duplicate sahaja. Duplicate. Kita tuliskan dia sebagai minggu 43. Dan kita buka dia punya daftar hafazan minggu 43. Yang ni 44 dah tak guna dah. Tak guna dah, kita buang. Kita tutup. Import range pun kita tutup. Yang ni tak payah dah, sebagai contohnya. Okay, kita ambil dalam Google Classroom kita yang minggu 43. Okay, minggu 43 ambil. Tapi kena ingat tadi tu tingkatan 3. Tingkatan 3, kita pun nak ambil tingkatan 3 sahaja, bukannya yang lain. Kalau yang lain kita kena buat template yang lain. Jadi template dia tu, maksud template tu maksudnya dekat sini ni dia ada garis tebal, garis nipis. Lepas tu kat sini dia dah ada merge. Yang tu yang dimaksudkan tingkatan 3. Jadi satu tingkatan saja. Kalau nak tingkatan lain, kena ambil dia punya template tingkatan lain. Okey, yang ni minggu 43 kita hanya copy ID Google Sheet sahaja. ID Google Sheet seperti mana yang tadi tu, kat sini, kat atas ni. Okey, copy. Pergi ke rekod tahunan ni minggu 43, yang ni minggu 44 punya ni. Sebab tadi kita duplicate sahaja. Okey, pergi ke atas ni, import range ni, kita tukar sahaja yang ni.
Okay, tukar, enter. Bila enter, untuk yang pertama kita kena allow dulu. Allow juga access dia. Kita berikan access kepada dia. Okey, dah jadi dah minggu ke 43 ni. Tarikh pun bertukar. Yang ni pun dah elok. Kalau dah jadi macam ni, kita tak boleh nak klik sebenarnya. Memang tak boleh nak klik. Memang dah automatik. Memang dah ikut apa yang ada dalam data hafazan yang dalam Google Classroom. Sekiranya, okey, yang ni sekiranya ada pelajar yang sebagai contoh kat sini 159 orang pelajar. Sekiranya ada yang pindah pada minggu ke-43 159. Pada minggu ke-44 dia jadi 158. Jadi kita kena kenal pasti di mana pelajar tersebut. Maknanya halaqah mana pelajar tersebut dibuang. Kita kena pastikan, sebabnya kita nak betulkan template. Bukan kita nak betulkan data, tapi nak betulkan template. Data tu dia ambil, tetap ambil dengan, kalau yang terbaru 158, tetap ambil dengan 158. Tetap ambil dengan 158. Contoh yang terbaru, kalau contoh yang dah pindah seorang, tapi template dia akan lari. Sebagai contoh, kat sini dia tak ada nama kat sini. Contoh kata yang ni sepatutnya ada 9, tapi dah jadi 8 contoh. Bila jadi 8, dia akan, yang ni pergi naik ke sini. Jadi untuk betulkan dia punya template, kita delete sahaja. Contoh kata yang ni dah jadi 8 dah dia punya alaqah dia. Jadi kita delete sahaja template, satu template kat sini, untuk dia kosongkan kat situ. Tapi sekarang tak boleh buat kan. Kalau buat, akan jadi celaru. Akan jadi naik tu. Jadi naik, lepas tu terus nama kat sini dah hilang dah. Sebabnya dia baca lain. Tapi kalau untuk pelajar yang pindah, yang tu akan jadi elok. Okay, kita back balik. Okay, dah siap. Dan begitulah seterusnya untuk minggu-minggu, daripada minggu 1 hingga minggu habis untuk tahunan. Wallahu a'lam.